Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan selamat sejahtera. Hari ni macam yang kita tahu, rider Foodpanda dengan rider GrabFood ada buat mogok. Pada video kali ni saya nak kongsi hasil dapatan daripada mogok yang mereka buat tu. Apa yang saya nampak untuk sepanjang hari ini daripada pagi sampai ke petang, saya tengok macam biasalah 70% rider di mogok, lagi 30% cedok macam biasa. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, apa yang mereka buat, saya nampak mereka ada buat rondaan, dia orang rem motor. Dia orang macam bagi tahu kami tengah mogok. Tengok kami tengah mogok. Tolong tengok kami tengah mogok. Dia rem, dia horn, saya perasan ada macam tu. Lepas tu, dan yang terakhir sekali, order slow lah. Mungkin sebab algoritma. Bila rider kurang ambil jadual, bila rider tu dia tak on dia punya apps, so algoritma dia akan menyebabkan order slow. Customer pun noted yang kita hari ni ada buat mogok, so mereka pun tak order. Vendor pun sama, ada vendor yang buka tapi dia tutup tab. Itu pemerhatian saya lah, daripada pandangan mata saya sendiri. Tapi bila tengok dekat Facebook, dekat media sosial yang lain, apabila rider-rider ni dia bertindak buat mogok, company food delivery seperti Foodpanda dengan GrabFood, dia telah bagi bonus. Contoh, kalau Panda dia bagi ikut kawasan, satu order dia bagi extra RM2, satu order dia bagi extra RM3. Kalau Grab saya tak tahu macam mana. Lepas tu, aktiviti mogok ini telah menarik perhatian Perdana Menteri kita. Dia telah melantik jawatan kuasa untuk mengkaji balik kenapa rider ni mogok, sebab apa. Dan seperti yang kita tahu, rider-rider ni mogok sebab fare turun lah. Maksudnya kita bayar delivery gaji kita tu dia turun. Contoh macam saya sebut sebelum ni lah, daripada RM8 turun RM5, daripada RM9 turun ke RM6. Mula-mula sedap lah, jauh dia bayar mahal. Lama-lama kita pergi jauh dia bayar murah. Itu yang orang marah sangat. Itu antara puncanya. Dan yang terakhir sekali, saya tengok ada beberapa wakil daripada GrabFood ataupun orang panggil beg hijau ni, dia dipanggil ke live. Live kat mana saya tak tahu. Tapi memang ada interview berlaku antara mereka dengan wakil daripada beg hijau tu. Dan saya harapkan semoga perbincangan itu menarik perhatian ramai lah. Kenapa rider ni marah, kenapa rider ni turun mogok dan sebagainya. Isu utama dia adalah pembayaran gaji sudah turun lah. Fare dia sudah turun. Bila fare turun, maksudnya gaji harian, gaji mingguan, bulanan pun turun juga lebih kurang 30%. Contoh kalau sebelum ni boleh dapat RM5,000 sebulan, sekarang ni dah susah, dah jadi RM3,500 je. Contoh sebelum ni kalau seminggu kita nak gaji RM1,000, kita kena pergi 1,000 km lah. Sekarang ni kalau nak gaji RM1,000, kena pergi jarak lebih kurang 1,600 km. Nampak perbezaan macam tu. Ini adalah pandangan saya jika company food delivery dia tak nak ambil suara-suara daripada rakyat, suara-suara daripada rider food delivery ni, kalau dia orang tak nak dengar, saya rasa mereka akan buat benda ni. Benda apa tu? Mereka akan rekrut rider baru, sampailah rider lama ni semua berhenti. Faham tak maksud saya? Dia macam ni lah analogi dia. Ini saya buat analogi dia. Analogi dia macam ni. Contoh dekat, saya ada satu cawan air sirap. Air sirap ini menandakan rider lama lah, rider-rider yang dah 4-5 tahun, yang dah bermacam-macam sistem mereka dah hadap. Dalam ni pula air putih. Air putih ni menandakan rider baru dan rekrut yang tak henti-henti. Bila company food delivery ni dibawa masuk rider baru, dia bawa masuk sampailah penuh kan, penuh nampak tu, merah tu akan cair, cair, dan lama-lama sekali
Yang tinggal hanyalah air putih. Air putih ni bermaksud rider yang menerima dan mengikut apa sahaja acuan daripada syarikat food delivery. Tak kisahlah dia bayar murah ke bayar mahal, rider yang air putih ni dia hadap ke, dia ambil je apa saja, dia terima dengan redha, dia berterima kasih, bersyukur seadanya. Itulah dia. Okay? Dan itu yang pertamalah, kalau company tu nak survive situasi sekarang ni. Yang kedua, kalau mereka tak nak gaduh-gaduh, mereka akan bagilah bonus tu kat rider. Contoh rider nak apa? Rider tak sistem tukar, rider tak kisah pun. Nak tukar sistem apa semua tak kisah. Janji bayar okey. Kalau pergi 8 km RM8 bayar. Kalau 10 km RM10. Rider okey, tak ada masalah. Tapi kalau sistem baru, pembayaran baru tu dia turun gila-gila, itu yang menyebabkan rider mengamuk lah. Kita kalau boleh hari-hari nak kerja macam ni, kerja 8 jam, kan? Kerja 8 jam sahaja, gaji cukup makan untuk seisi keluarga. Kita tak naklah kerja sampai 16 jam baru cukup. Daripada kerja 16 jam baru cukup, baik kita ambil kerja yang 8 jam baru cukup. Kita nak jimat masa lah macam tu. Lagi pun badan penat, hadap panas, hujan dan sebagainya. Okay? Yang ketiga, saya rasa apa yang mereka akan buat adalah mereka akan kenal pasti, siapa yang terlibat dengan mogok ni, siapa kepala kepada mogok ni. Macam sebelum ni macam itulah. Yang terlibat dengan mogok, mereka akan kenal pasti apa nama dia, apa ID dia, tinggal dekat mana, area mana, dia kerja area mana. Dan mereka ni akan dilayan dengan keras lah. Contoh pengiraan batch ataupun prestasi akan lebih ketat, disiplin akan lebih ketat. Lepas tu dia akan macam algoritma order tu, kiranya yang buat mogok ni susah terima order. Susah lah dapat order. Kalau dapat order pun order jauh-jauh, tak ada yang dekat-dekat. Itu contohlah. Okay, akhir kata daripada saya, pada pendapat saya lah, lama kelamaan daripada pemerhatian saya, menjadi rider food delivery ni semakin tidak relevan lah untuk dijadikan sepenuh masa. Okay? Kalau nak survive bagi mereka yang menyara keluarga terutamanya, mereka kena ada kerja tetap. Dia kena kapit lah. Maksudnya jadi rider, satu, dia kena ada kerja tetap, bergabung, baru boleh. Ataupun dia ada kerja tetap, dia ada jadi rider, satu lagi dia ada bisnes. Dia kena kapit, baru berjaya. Ataupun dia jadi rider, jadi TikTok ke jadi YouTuber ke, jadi influencer jual buku, affiliate buku ke, e-book sebagainya. Dia kapit, barulah boleh stabil. Tapi kalau jadi rider semata-mata dan dia ada keluarga yang nak disara, isteri pula tak kerja, dia akan mencabar, sangat mencabar. Saya dah pernah buat kira-kira, sehari kena kerja lebih kurang 14 jam lah. 14 jam baru boleh cukup. Dengan sewa, katakan sewa 1,000 sebulan, kereta 700 sebulan, anak-anak sekolah 500 sebulan, nak balik kampung, nak raya, nak pergi bercuti, nak itu, nak ini, semua itu kos. Kalau untuk bujang tak ada masalah. Bujang nak buat full time, bujang duduk dengan mak ayah nak buat rider, tak ada masalah. Pada saya sekarang ni tak ada masalah. Tapi untuk masa-masa depan, bagi yang berkeluarga, bagi yang memilih kejayaan ini secara sepenuh masa seperti saya kena kapit dia sama ada dengan kerja tetap, dengan bisnes, ataupun terpaksa meminta tolong isteri untuk kerja. Itu pilihan yang terakhir, ataupun memang saya keluarkan daripada pilihan. Kalau boleh saya tak nak isteri saya kerja, supaya dia fokus jaga anak, fokus buat ibadah kat rumah. Itulah saya punya target lah. Itu target saya. Kalau anda terpulang, itu ada pandangan saya. Okay, itulah hasil dapatan daripada mogok yang saya boleh nampak depan mata, yang saya boleh tengok dekat media sosial, dan jangkaan saya, jangkaan apa company akan buat, dan seterusnya jangkaan untuk jangka masa panjang kepada rider-rider. Okay, itu saja daripada saya. Anda fikir-fikirkanlah. Okay, saya dengar ada lagi nak buat mogok akan datang terpulang. Kalau perlukan bantuan, bagi tahu saya. InsyaAllah saya cuba bantu seadanya. Saya boleh buat kira-kira. Saya boleh buat projectile, projection. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.